Saudara, berita perdana diteruskan dengan perkembangan PRU Dun Sarawak ke-12. Sejumlah 10.95 juta ringgit diperuntukkan oleh kerajaan negeri bagi penubuhan hab penyelidikan perhutanan Sarawak di Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu. Pelaksanaan kerjasama itu akan dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama penyelidikan membabitkan peruntukan 4.15 juta, manakala fasa kedua dan ketiga 6.8 juta ringgit. Through this partnership, we will be able to develop sustainable abilities and skill, enabling researchers to perform relevant research topics needed in the field of forest resource management. I will instruct APU to release the fund as a grant to FDS, and FDS will release the fund in accordance to the progress of research conducted. Tan Sri Abang Johari merasmikan persidangan antarabangsa pengurusan sumber hutan 2021 bertemakan menyatukan ilmu untuk penambahbaikan di Bintulu. Kerajaan negeri mengalu-alukan perkongsian dan kerjasama daripada institusi penyelidikan, organisasi dan agensi lain yang berminat bekerjasama menyokong misi melindungi dan memelihara hutan di Sarawak. Saudara, projek Jambatan Batang Igan di bahagian Mukah yang menghubungkan rangkaian jalan pesisir pantai di Sarawak yang kini dalam pembinaan dijadual siap pada tahun 2024. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek bernilai 285 juta ringgit itu dilaksanakan sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Datuk Seri Fadilah menerusi kenyataannya menjelaskan, selain projek Jambatan Batang Igan, kerajaan negeri turut mengambil alih pembinaan 2 lagi projek jambatan utama di Sarawak, iaitu Jambatan Batang Lupar dan Jambatan Batang Rambungan. Projek Jambatan Batang Igan telah diluluskan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 23 Februari 2016 setelah Surat Rayuan Menteri Kerja Raya bertarikh 24 November 2015 diluluskan oleh Perdana Menteri ketika itu. Namun pada awal tahun 2019, Kerajaan PH memutuskan untuk tidak meneruskan projek 3 jabatan di Sarawak, iaitu Jambatan Batang Igan, Batang Lupar dan Rambungan. Sarawak berada pada kedudukan antara 4 destinasi pelaburan terbaik di Malaysia bagi sektor pembuatan sejak beberapa tahun lalu. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, prestasi tersebut berjaya dicapai walaupun berdepan dengan pelbagai sekatan pergerakan. Menurut beliau, walaupun terjejas pandemik COVID-19, Sarawak masih mampu mencapai pelaburan mencecah 15.7 bilion ringgit pada 2020. Datuk Amar Awang Tengah mengadakan lawatan kerja ke Tayo Yuden Sarawak Sendirian Berhad, pelaburan baharu sebuah syarikat dari Jepun di Zon Perindustrian Samajaya Kuching. Mengulas lanjut, beliau berkata Taman Perindustrian Samajaya menyediakan pekerjaan kepada lebih 13,700 pekerja dengan 98% tenaga kerja merupakan warga tempatan Sarawak. Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan menyediakan penyelesaian interim kepada penduduk yang berdepan dengan masalah capaian internet terutama di luar bandar. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak dalam kenyataannya memaklumkan usaha tersebut dilaksanakan melalui pemasangan VSAT. Kemudahan telekomunikasi berkenaan akan memberikan akses internet percuma 1 GB. Menurut beliau, pemasangan VSAT telah pun dimulakan di beberapa kawasan pedalaman negeri seperti yang telah dirancang dan juga dalam proses pemasangan. Ini termasuk untuk penduduk di Kampung Sungai Ladung, Simunjan. Beliau memberi maklum balas kepada isu permasalahan capaian internet kurang memuaskan yang dihadapi penduduk di Kampung Sungai Ladung Simunjan yang diterbitkan oleh sebuah akhbar.
Saudara, ibarat air sungai Rajang yang terus mengalir, begitu jugalah umpama pembangunan di Kapit yang kini terus dinikmati penduduk. Tidak ketinggalan penduduk di kawasan Baleh yang turut merasai limpahan arus pembangunan. Madeline Jawai Stephen ada laporannya. Dengan siapnya jalan Sibu Kapit seterusnya ke Nanga Mujong Baleh, ia bakal merancangkan lagi pelbagai projek pembangunan demi kesejahteraan keluarga Malaysia di kawasan ini. Antara projek infrastruktur dan pembangunan yang telah siap dibina ialah RC Commercial Wharf Kapit Waterfront, projek naik taraf Kapit Tan Square dan Kapit Lily Pond yang telah mengubah landscape bandar Kapit. Selain itu, cadangan pembinaan Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ serta pos kawalan sempadan di kawasan Long Singun, Hulu Sungai Baleh dijangka memberi impak positif kepada pembangunan Kapit. Menua dia tadi sudah kat dadu kesidak ya stesen, notification immigration, station polis ngau sedadu. Dua-dua pihak nak fikir aku sedadu Indonesia ngau sedadu menua kita di Sarawak kenyaga puncak ba Singot. Sementara itu, penghulu bungsu Gerinang dari Gad Baleh turut mengakui kawasan mereka juga kini giat dimajukan. Karena benung orang nyamuang. Jadi airnya tadi bisik kedua antara di gagak perintah kan hari sungai-sungai yang tadi beri agar rumah panjai. Bisik kedua tadi semua makanya magang lah. Bagi penduduk, mereka tidak menafikan gandingan antara ahli Parlimen Hulu Rejang yang bekerjasama dengan Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing sebelum ini mempercepatkan lagi pembangunan. Semua pemansang ke udah dadu ke bak menua Baleh. Seduai ya Tan Sri bergembal-gembal ngadu katanya. Kelebege bakal jematan to. Sebedau sidak to bergembal ngadu ketok jematan Baleh, jematan Mujuan adai. Lalu dia tu rumah panjai kami tu berasa nyamai ya. Lebuh ya pulai ke rumah panjai, lebuh ya dia di tu. Ya bisa namanya bisa boleh penemu hari utai dia tu bakar hari teleponnya mah. Selain itu, penubuhan Upper Rajang Development Agency URDA menjadi sebahagian daripada pemangkin utama pembangunan yang berorientasikan keperluan rakyat khasnya di kawasan Tengah Sarawak. Madelina Jawai Stephen, RTM.